Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. 2020 tahun memalukan bagi Parlimen Malaysia. Harapan bahawa bimbingan dan kepimpinan yang dipertua yang baharu bakal menjadikan Parlimen Malaysia mengikut jejak langkah Parlimen di negara Commonwealth untuk membawa agenda reformasi dan inovasi nampaknya hanya tinggal sebagai angan-angan, kata pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang. 2020 adalah satu tahun yang amat memalukan untuk Parlimen Malaysia yang telah membazirkan sebegitu banyak masa untuk hal-hal yang remeh dan bukannya terus maju ke arah reformasi Parlimen seperti yang berlaku di Parlimen-Parlimen di negara Commonwealth yang lain, kata Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu. Beliau mendedahkan 4 insiden yang sepatutnya membawa malu kepada mana-mana ahli Parlimen yang bertanggungjawab dan mahukan reformasi. Pertama, ialah berkenaan tuduhan salah pengiraan undi belah bahagi Belanjawan 2021 untuk Kementerian Keuangan yang berlangsung pada hari Isnin lalu. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Syahabuddin Yahya sebagai penghitung undi belah bahagian bagi Blok C didakwa telah secara tidak sengaja menandakan Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz sebagai bersetuju dalam senarai undi sedangkan beliau tidak hadir semasa pengundian dibuat. Kit Siang mendakwa Syahabuddin telah mengabaikan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepadanya sebagai penghitung undi dalam pengiraan undi belah bahagi di Parlimen seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan Mesyuarat 47/1 yang berbunyi, apabila belah bahagian telah diperintahkan, maka penghitung undi hendaklah bertanya pada tiap-tiap ahli pihak mana hendak diundinya. Setiausaha hendaklah memasukkan undi masing-masing ahli itu dan nama ahli-ahli yang tidak mengundi dalam buku undi-undi dan perjalanan mesyuarat. Menurut Kit Siang, sekiranya Syahabuddin menjalankan tugasnya sebagai penghitung undi dengan bertanya pada tiap-tiap ahli pihak mana hendak diundinya, sudah tentu beliau tidak akan menandakan nama Nazri Aziz sebagai menyokong kerana mantan menteri itu tidak berada di Dewan Rakyat ketika pengiraan undi dijalankan. Syahabuddin berlaku tidak jujur dalam penjelasannya kepada Dewan Rakyat. Justru beliau harus digantung tugas sebagai ahli Parlimen kerana ketidakjujurannya kepada Parlimen, ujar Kit Siang. Kedua, Kit Siang mendakwa Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Willy Monggin membuat isyarat jari tengah kepada ahli Parlimen Pembangkang dan kemudiannya menafikan dengan tidak jujur bahawa beliau telah menunjukkan sikap tidak senonoh seumpama itu. Rakaman video prosiding Parlimen menjadi bukti bahawa Willy telah menunjukkan sikap tidak senonoh. Willy harus digantung tugas sebagai Timbalan Menteri dan ahli Parlimen kerana tindakannya itu, tegas Kit Siang. Yang ketiga ialah tindakan tidak bertanggungjawab Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Khairuddin Aman Razali yang tidak menggulung sendiri perbahasan berkaitan peruntukan kementeriannya dalam Belanjawan 2021 walaupun beliau berada di Parlimen. Beliau kata pemimpin DAP itu hanya muncul di Dewan semasa sesi undi belah bahagi dijalankan untuk memastikan kelulusan peruntukan berkenaan. Inilah contoh terburuk kakistrokrasi, di mana seorang menteri tidak berani bertentang mata dengan ahli Parlimen untuk menjawab kritikan terhadap kementeriannya. Dan yang keempat, Kit Siang merujuk kepada jawapan menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan. Dan yang keempat, Kit Siang merujuk kepada jawapan menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan bahawa laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2019 tidak akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Meskipun pada tahun lalu, laporan tahunan Suhakam dibahaskan julung kalinya di Parlimen pada 5 Disember 2019. Pengerusi Suhakam Tan Sri Osman Hashim yang dalam pembukaan perutusannya untuk laporan tahunan Suhakam menyatakan tahun 2019 adalah tahun istimewa untuk Suhakam kerana Suhakam menyambut ulang tahunnya yang ke-20 pada 9 September dan menyaksikan perbahasan laporan tahunannya dibahaskan di Parlimen untuk julung-julung kalinya. Satu peristiwa penting bagi Suhakam. Kini tahun istimewa untuk peristiwa penting terhenti setakat itu sahaja, keluh pemimpin politik veteran itu. Jom China bersetuju bahawa laporan tahunan Suhakam harus dibahaskan di Parlimen setiap tahun, sekaligus menegaskan bahawa Malaysia akan tetap komited dalam perjuangan hak asasi manusia. Justru Ahli Parlimen Perikatan Nasional jawablah soalan ini. Adakah Parlimen Malaysia sedang bergerak maju atau mundur ke belakang?